أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan setengahnya, muka surat 10 kitab Jawi, muka surat 10 baris yang ke-5, kitab Jawi lama, kitab baru 30 ya. Okey. Dan setengahnya, setengah apa tu? Setengah perkara yang sunat-sunat dalam sembahyang, iaitu sunat mengucap Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah ya. Kalau bahasa Arab dia kata zikir ya. Bahasa Melayu mengucap atau menyebut. Maka bila sebut mengucap atau menyebut, dia kena macam mana rukun qauli lah. Apa syarat sah rukun qauli? Dia dengar telinga sendiri. Maka siapa yang tak baca dengan rukun qauli yang betul, maka tak sah solat dia. Begitu juga bagi mensahkan segala perkara sunat. Nak dapat sunat dia tu ya, kenalah sebut dengar telinga sendiri. Macam tu juga. Kalau tidak, tak dapat sunatnya. Cuma beza dia dengan rukun. Rukun ni bukan sekadar tak dapat rukun, tak sah semayang. Beza dengan perkara sunat, dia tak dapat benda sunat dia, tapi semayangnya sah ya. Jadi kita sebut betul lah Sami'allahu liman hamidah ya. Awamada Banakam tu kadang tak sebut, tak keluar suara Sami'allah. Jadi tak dapatlah pahala sunat tu. Cuma beza dia sah lah semayang. Setiap apa yang kita tuturkan satu huruf, dua huruf, semua tu berpahala. Jadi kalau kata sunat, buatlah. Bukan sunat dia suruh tinggal ya. Jangan perkara sunat kita main-main. Alah sunat je, bukan wajib pun kan. Sunnah Nabi, semua yang kita lakukan sama ada rukun ataupun sunat, dia sunnah Nabi. Dia perlu dipraktikkan dengan penuh lah. Bergaung lah dia. Okey. Jadi sebut betul lah Sami'allahu liman hamidah, serta permulaan angkat kepalanya. Serta permulaan angkat kepalanya. Habis itulah. Macam saya tunjuk itu, Sami'allahu liman hamidah, angkat. Walaupun dia bukan takbir, dia angkat tangan. Jadi isu angkat tangan adalah pada perbuatan rokok atau bangun rokok atau sebagai tadi, perbuatan pergerakan. Menyebut Allahu Akbar iaitu takbir intiqalat. Tak semesti bila kita takbir kena angkat tangan tak. Ada benda yang kita takbir tak angkat tangan. Mana? Ketika kita i'tidal nak pergi ke sujud, Allahu Akbar, mana ada angkat tangan? Kita bangun daripada rakaat pertama nak masuk rakaat kedua, mana ada angkat tangan? Allahu Akbar. Jadi takbir ni bukan angkat tangan, tak semestinya. Sedangkan dalam Sami'allahu liman hamidah itu bukan takbir ya, tapi disebut Sami'allahu liman hamidah sambil disunatkan juga mengangkat tangan. Jadi
angkat tangan tu satu sunat yang lain. Okey. Adakah seseorang, tiba soalan. Adakah seseorang yang dia tidak bunyi takbirnya tak sunat angkat tangan? Adakah orang yang tidak menyebut sami Allahu liman hamidah maka tak sunat dia angkat tangan atau tak jadi angkat tangannya? Tak ada ulama bahas itu. Makna kalau dia angkat tangan je tapi tak berbunyi, maka dia sunat angkat tangannya, tapi tak ada dah sunat takbirnya. Salah satulah. Bila ulama tak bahas dulu tu tak ada lah. Okey. Cuma kalau angkat tangan bukan pada tempatnya, maka itu tak ada pahala dia. Okey. Rabbana lakal hamdu. Tu takat itulah. Sunat dia sekurang-kurang. Tapi kalau nak tambah, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil as-samawati wa mil al-ard wa mil al ma syi'ta wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Jangan lebih pada tu. Okey. Dan lebih orang yang munfarid. Boleh juga seorang yang munfarid semayang seorang diri. Yang imam tadi tak payah. Munfarid ni semayang seorang diri. Dia tambahkan Ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Sunat kan tambah seorang-seorang. Imam tak sunat tambah. Imam jangan tambah orang tua ramai belakang. Dia tak sunat panjangkan situ. Okey. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Dia tak jelas lah sini sebab dia dah jelas dah di tempat-tempat yang lain. Okey, bila sebut Rabbana lakal hamdu, sebut Rabbana lakal hamdu setelah i'tidal. Jadi ada juga kita kadang-kadang imam sebut Sami Allahu liman hamidah, dia tak sebut Allahu liman hamidah, dia sebut Rabbana lakal hamdu. Dia berubah mazhab. Masa dia kecil-kecil dia mazhab Syafi'i. Dia pergi buat umrah ke buat haji, dia balik tukar jadi mazhab Ahmad bin Hanbal. Sebab dia tengok Mekah buat Rabbana walakal hamdu, dia pun Rabbana lakal hamdu. Dia kata hak Mekah lagi bagus daripada hak Malaysia. Tu salah tu. Kalau tuan-tuan nak ikut Mekah, tuan-tuan kena mengaji hak Mekah punya mazhab. Kan tak boleh. Pergi mengaji mazhab Ibn Hanbal. Ya ke dia baca dia Rabbana lakal hamdu masa bangun kalau jadi makmum? Kena confirm lah. Jangan ikut-ikut, tak boleh. Kalau tak tahu pasal apa dia baca Rabbana lakal hamdu, ikut je mazhab Syafi'i. Saya pun tak tahu mazhab Syafi'i yang mana. Itu yang masalah kan. Masalah kadang tak beroleh pahala sebab jahil. Walaupun benda ni sunat je tuan-tuan, tapi kalau tak belajar tak dapat. Sebab dia tak boleh ilmu tanpa ilmu. Sunat ke tak sunat kan, entahlah, pakai bantal lah kata dia. Tak boleh. Tak jadi sunat tu. Walaupun dia sunat, dia kena belajar. Ya ke dia sunat? Gitu, dengan ilmu. Bukan beramal gitu je, tak boleh. Jadi dia kata sunat. Saya tahu, saya dengar orang sebelah saya pun sebut Rabbana lakal hamdu, saya pun ikut. Dia pula ustaz dia. Semua ustaz tu mengaji tu. Tak bertanya dia, ustaz mazhab apa? Macam ni sensitif tak kalau dia tanya kamu mazhab apa, sensitif. Dia kata Nabi mana ada mazhab saja. Kamu dah khatam dah hadis Nabi tu dalam dada Nabi tu. Kamu duduk tepi Nabi, kamu tak nak ikut mazhab. Tanya orang tak nak ikut mazhab ni.
Kamu hafal ke hadis macam mana sahabat hafal? Hadis 40 pun sekerat tak hafal. Hadis Imam Nawawi pun tak hafal. Bodoh-bodoh cakap lah tuan-tuan. Imam Nawawi menghafaz lebih daripada 100,000 hadis. Lebih. Ya, bukan 10,000, 100,000 hadis tuan-tuan. Ada dia keluar mazhab. Dia mazhab Syafi'i. Dia yang fatwa ni. Bagi imam dan orang semayang munfarid ataupun orang jadi makmum, tiga-tiga, bila bangun daripada rokok, sami Allahu liman hamidah, ketika i'tidal rabbana lakal hamdu. Mazhab Syafi'i muktamad. Tak ada yang katakan kalau imam sebut sami Allahu hamidah, kamu kata rabbana lakal hamdu. Dia kata nak ikut mazhab ke nak ikut hadis. Okey. Benda sunat, tapi kalau buat dengan jahil tak dapat tuan-tuan. Sebab tu kita bahas juga. Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah qulu rabbana lakal hamdu. Dia pegang hadis tu lah. Apabila berkata imam sami Allahu liman hamidah, berkatalah kamu rabbana lakal hamdu. Jadi ada mazhab, kena tahu, ada mazhab yang dia pegang zahir hadis tu. Dia kata bila imam dia sebut sami Allah ni dah, makmum kena sebut rabbana lakal hamdu. Okey, settle. Kalau bukan imam, kalau imam tu sendiri sebut apa? Imam tu sendiri. Dia sebut sami Allah hamidah ya. Kalau ikut zahir hadis tu, dia hanya sebut sami Allahu liman hamidah, dia diam. Tak sebut Rabbana, sebab Nabi tak sebut pun, imam kena sebut. Nabi hanya sebut, makmum sebut Rabbana lakal hamdu. Betul tak? Itu zahir hadis panggil. Tapi peliknya, imam pun baca sami Allah ni dah Rabbana lakal hamdu, makmum je sebut Rabbana lakal hamdu. Okey, kalau nak ikut hadis, ikut betul-betul. Ikutlah mujtahid lah kan, tak nak pakai mazhab. Ya. Okey. Mazhab Syafi'i. Kita i'tiqad kita, pegangan kita dalam fiqh, kita ikut Imam Syafi'i dan juga segala mazhabnya lah. Pengikut-pengikut mazhab dia. Dia kata tak ada satu ruang dalam solat kita yang kita diam. Setiap zikir ada tempat dia. Nah, takbiratul ihram ni perawalan. Dia tak boleh tuan-tuan ubah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu dah curi tempat dia. Tak sah. Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu zikir apa? Zikir rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Itu zikir apa? Bangun daripada rukuk. Rabbana lakal hamdu. Di mana? Ketika i'tidal. Setiap tu ada tempat dia sendiri. Dia tak boleh ubah lah. Itu pandangan mazhab Syafi'i lah. Bukan nak kata orang lain tak betul. Itu kita kena ikut lah ijtihad Imam Syafi'i. Sebab kita ni bodoh. Bagi nak beritahu itu. Ya, kita ni bukan cerdik, tak faham. Wajib ikut Imam Syafi'i tu. Ya, tak nak kena belajar macam pandai macam dia. Tak apalah. Tak payah pakai Imam Syafi'i lah. Bukan mesti wajib ikut macam dah. Kita ni sebab jahil, sebab tu wajib ikut Imam Syafi'i atau mazhab-mazhabnya. Ya. Kalau kita pandai macam dia, tak apa. Pakai je Quran hadis. Pandai ke? Yang dia mula ajar ni, tinggallah mazhab Syafi'i, ambil mazhab lain banyak lagi. Kamu pandai ke? Masalahnya tak pandai. Ya, musolli pun ngaji tak habis lagi. Bagilah khatam musolli tu. Tengoklah macam mana orang nak hukum. Okey. Jadi salah ke Ustaz? Taklah salah sangat, tapi tak jadi. Akan disoal nanti. Saya pasal apa pahala saya Rabbana tak dapat? Kamu ikut mazhab mana? Akan disoal ilmu kita sebab kita amanah. Kullukum ra'in.
Ya, itu Imam Haramain yang fatwa kan tu. Dia kata setiap apa yang kita akan buat ni akan dipersoal tentang ilmu kita tu. Bukan dia tengok cantik dia semayang, dia ni. Apa kita buat tu dihukum kan. Detail. Jadi tanyalah, yang kamu gerak jari naik tu baca mari kat mana? Aku ikut mazhab aku. Adalah alasan. Mana kamu tahu mazhab kamu kata? Adalah aku mengaji dengan ustaz itu kat masjid. Tuan-tuan kena jawab tu. Walaupun tak ada dalam Quran hadis detail macam tu lah, dia taklah detail, tapi ulama sepakat. Ya, semua tu akan disoal. Itu dia. Jadi buat betul-betul, nanti rugi. Rugi dengan sebab tanpa ilmu lah, bukan masalah tak sah semayang tu. Sami Allahu liman hamidah pada mazhab Syafi'i, imam pun sebut sama, makmum pun sebut sama, tuan-tuan. Semayang seorang pun sebut sama. Sebab kata disyarahkan oleh Abi Jamrah Al-Bukhari rahimahullah. Abi Jamrah dia terjemahkan kitab dia Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah Al-Bukhari. Ibnu Abi Jamrah dia mentafsirkan, dia kata pada mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, walaupun disebut idza qala al-imam sami Allahu liman, bila disebut oleh imam sami Allahu liman, Nabi kata sebutlah kamu Rabbana lakal hamdu, sebenarnya kita tak faham situasi yang berlaku. Jadi dia kata pada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ini dia kata apa bezanya nak menyebut makmum sebut sami Allah, imam sebut sami Allah, makmum sebut Rabbana, itu tak menafikan. Tidak menafikan bahawasanya masih sunat bagi makmum sebut sami Allahu liman hamidah. Ya, masih sunat ni. Maka sebab kita pegang itu, kita pun sebut sami Allah lah. Adalah seorang dua gitu, dia tak nak sebut sami Allah, sebut Rabbana. Saya takut esok ni bila dah lama-lama tak nak mengaji, ya, masjid surau pun tak ada orang dah pengajian fiqah, dia jadi satu masjid sebut Rabbana nanti. Dah jadi tak ada mazhab dah. Akan jadi begitu tuan. Ini katanya tak tahu ikut orang ramai lah. Dia panggil mazhab orang ramai. Ya. Bukan ikut sunnah Quran dah. Dia bukan ikut sunnah Quran. Dia ikut orang ramai. Dia tak tahu pun ada hadis bab tu. Kalau dia tahu lain juga. Ya. Tak tahu langsung. Kata ada hadis berkenaan dengan semua rukun-rukun sembahyang sunat. Ada hadisnya. Dia pun tak tahu mana hadis takbir, mana hadis ni. Jadi sebab tu kita lebih baik ikut mazhab, sebab kita tak tahu hadis pun. Jadi kita akan ditanya nanti. Okey. Jangan lebih daripada ni, kata ulama. Jangan lebih daripada ni. Kerana bila kita lebih, jadi kita memanjangkan rukun pendek. Iktidal tu rukun pendek. Rukun pendek tak boleh lebih pada Fatihah. Walaupun membaca qunut. Kecuali qunut syar'i lah. Qunut syar'i ni qunut yang disyarakkan. Ada dalam hadis qunut tu. Sama ada qunut mazhab Hanafi tak ada. Qunut Maliki atau qunut Syafi'i. Qunut nazilah. Qunut nazilah dengan tambah-tambah banyak-banyak. Baca yang Nabi suruh je. Dia jadi memanjangkan rukun pendek gitu. Jangan ikut Mekah. Ya, Mekah baca qunut setengah jam. Itu yang jadi orang lain ikut style tu. Palestin lah sebut, semua lah sebut. Sebab Mekah buat. Bila mula buat? Imam-imam baru ni lah. Era-era 90-an, 80-an, 90-an. Era tu dia mula baca qunut panjang. Maka ketika tu syekh-syekh yang ada di Mekah yang masih lagi sunni masa tu, dia pun tak ikut. Tambah syekh-syekh yang mazhab Syafi'i. Syekh Osman Zain, Syekh Ismail Sumazin, Syekh Yasin Padang lah memang tak setuju lah memang. Ya, sejarah itu. Sebab tu kerajaan Saudi tak angkat Syekh Yasin Padang. Ya. Sebab tu ulama kibar tu Mekah lah. Tapi sebab dia bukan daripada golongan imam, diketepikan dan tidak dibenarkan Syekh Yasin Padang mengajar di Masjid Haram. Itu kisah dia tuan-tuan, orang tak tahu. Ramai ulama-ulama kibar, ulama besar yang ada di Masjid Haram tak boleh ngajar di Masjid Haram. Sedangkan ya, pakar rujuk tu Syekh Yasin Padang. Ya, semua ulama rujuk kat dia.
Kalau kata sanad ni dia dah menang. Semua dia pegang sanad. Ya. Tapi nak baca mana? Aduh. Jadi apa tadi? Jangan panjangkan tu kunut. Jangan panjangkan. Okey ya. Yang ni pun bacaan sunat dalam Rabbana lakal hamdu tu jangan panjangkan. Takat ni je kalau sembahyang seorang. Kalau jadi imam Rabbana lakal hamdu je. Ya, jangan panjang, takut panjang dia terlajak daripada Fatihah. Fatihah ada 7 ayat. Semua huruf Fatihah tu kata dia dikira dah fiqh ni. Ya, tak lebih pada huruf Fatihah. Lebih pada huruf Fatihah batal. Sebab i'tidal itu sangat ringkas. Ya. Dan setengahnya sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh. Kalau dia baca rakaat pertama jadi tak jadi ya. Tak jadi. Kalau panjang kunutnya pula batal sembahyang dia. Sebab apa? Sebab lebih pada Fatihah jadi batal. Sebab dia bukan tempat dia. Dan witir nisfu yang kedua pun sunat baca kunut. Witir nisfu yang kedua. Apa maksud nisfu yang kedua? Dalam sebulan ada 30 hari. 15 hari pertama itu dipanggil nisfu awal. 15 yang kedua maknanya 16, 17 sampai habis dia panggil nisfu sani atau nisfu akhir. Arab dia gitu, nisfu sani pun dia, nisfu akhir dia. Nisfu yang kedua atau nisfu yang akhir. Jadi boleh, dua-dua boleh guna. Okey. Bagi mazhab Syafi'i juga ya. Kita mengaji kitab Syafi'i tu lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi mazhab Maliki ada Hanafi. Mesir banyak Hanafi. Dia kunut daripada mula sembahyang witir bulan Ramadan. Terkejut saya mula-mula sampai ngaji di Mesir tu. Pergi sembahyang tak tahu tu mazhab imamnya Maliki. Ya, sampai pada sembahyang sunat witir, Allahumma hdina fi man hadait. Ada kunut pula dia. Bukan 15 kita masa tu tercengang-cengang tak tahu kan. Rupanya dia daripada awal Ramadan lagi dah dia dah baca kunut sampailah habis. Mazhab Syafi'i pilih yang kedua. Ya. Mengaji dulu, ngaji kita dia tak kaji dah. Ulama kata dia yang kaji, kita ikut lah. Ya, tak ada pasal nak pergi mengaji pasal apa. Orang ni kata kena awal, orang ni kata pertengahan. Bila masuk universiti itu yang dibahas tuan. Di pondok tak bahas sebab tu kenapa mazhab kita baca lepas daripada nisfu awal sani. Kenapa yang ni tak. Kita tak nak bahas apa pendapat ulama. Kita guna je pendapat ulama. Itu beza mengaji cara macam ni ngaji masjid surau ni, ngaji pondok. Tujuan dia untuk beramal soleh. Tapi dengan terpengaruhnya sistem universiti, dah ramai dah ustaz-ustaz yang mengajar masjid surau pun dia dah keluaran universiti. Mereka ni lah mengajak orang ramai supaya berhujah. Kenapa mazhab Syafi'i macam ni, kenapa mazhab ni macam ni. Jadi dia jadi masa dia terluang. Banyak nak pergi ke sana pula. Dia jadi kita tak fokus kepada fiqh tu. Kita fokus pada perpecahan mazhab tu. Jadi buang masa lah. Dan termasuk kita kena layan lah. Macam saya kena layan benda tu. Pasal dah kelaru dah ni. Mari seorang ustaz tu dia bawa fatwa lain. Mari ustaz dia lah. Sudah. Dah tak Syafi'i dah. Ya, kita kena balik-balik. Jadi kadang-kadang kenapa mengaji lambat habis? Pasal tu lah. Pasal orang suka masuk-masuk benda lain. Ya. Sebenarnya ngajar kita nak mengajar kampung rumah tak payah. Kamu nak cerita pasal apa dia nisfu sani baca tu, kamu tak payahlah bahas. Itu kerja orang ulama dulu lah. Ya, kita ikut je lah mazhab kita. Tak pening-pening. Ya. Dan pada tiap-tiap sembahyang jika kedatangan balak itu dipanggil qunut nazilah atau percubaan, iaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait fakal hamdu ala ma qadait
astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itulah kunut. Ya. Kalau bala pun baca kunut yang sama. Siapa yang tak hafal kunut nazilah, boleh tak baca kunut yang sama? Boleh, dengan niat nazilah. Ada dalam kitab Boyah dia sebut. Ya. Dia tak hafal nazilah. Ya. Dia nak buat juga, ya, dengan niat nazilah. Bacalah kunut yang ada. Tambahlah di ujungnya, ya, Allahumma dfa'anil bala wal waba wal fahsya'i wal munkar. Cukuplah. Itu merangkumi semua. Ya. Okey. Isu kunut nazilah ni di negeri, di atas bahagian kementerian, bawah jabatan, dia ada isu. Ya, dia kata satu, ada negeri yang dia pertikaikan kunut nazilah, kenapa buat lebih pada sebulan? Nabi kunut nazilah sebulan je. Ha. Itu isu dia. Sebenarnya dia tak timbul isu tu. Ya. Isu sekarang ni, orang bukan Islam, dia kaji juga. Dia kaji bila ada orang Islam ni buat apa, dia ada bukan cemburu, dia ada macam prasangka, sangka buruk. Ya. Jadi dia kaji, kenapa bila datang bala gini orang Islam ni baca kunut nazilah. Dia tengok teks. Sekarang dia baca teks tu, Allah amil ihzimhum. Kenapa dia ulang 3 kali? Itu kunut tu, tuan-tuan tahu dah, minta jahanam orang kafir, orang musyrikin, orang kafir. Mereka tu musyrikin kafir. Sebab tu dia takut. Anda faham ni politik kita sekarang ni. Jadi dia takut. Apa minta bala ni? Dia pun takut juga ni. Minta kat Tuhan. Dia kan dia tak percaya Tuhan yang bagikan hujan apa semua ni. Jadi dia katalah isu tu sensitif. Ya. Orang tu jahat, kita minta doa bagi dia hancur. Orang tu susah hati tak? Dia ni pencuri, perompak misalnya lah. Ya. Kamu buat curi barang aku, tak bagi balik, aku baca Yasin 40 kali kan kita dulu. Biar pecah perut kamu. Dia takut ke tak? Dia takut. Macam itulah dia mah. Dia tahu kita berdoa tu untuk apa. Maka dia kata, kenapa nak ni? Maka cari alasan. Mana ustaz-ustaz yang ini? Nabi baca sebulannya. Oh, tu dia. Pasal baca lebih. Keluar isu. Duk baca kunut nazilah tak habis lagi. Dia ustaz dia. Sedangkan dalam fiqh, bukan tengok sebiji yang Nabi buat. Bukan. Peliklah dia ni baca hadis. Dia kata saya Nabi buat sebulan je. Lepas tu tak boleh buat, tinggal. Kamu ni macam mana hukum? Orang kata hadis tu hadis kunut nazilah, kamu kata tu hadis kunut subuh. Ni perangai depa ni tuan-tuan. Hadis tu mazhab Syafi'i kata kunut nazilah betul, Nabi buat sebulan, Nabi tinggal. Yang kunut subuh Nabi buat seterusnya. 2 riwayat hadis tu. Dia bantai ni mazhab Syafi'i, dia kata apa? Dia kata mazhab Syafi'i tak betul. Yang Nabi buat sebulan lepas tinggal itulah kunut subuh. Dia nak hujah diri dia, kata dia kuat. Nak kata dia berhujah dengan hujah yang kuat. Yang kata hadis Nabi berterusan kunut tu tak ada. Hadis tu dhaif. Hadis tu lemah. Okey. Masa nak menyokong pendapat dia, kata tak ada kunut subuh, dia gunakan hadis tu, ini kunut nazilah. Ini kunut subuhnya. Yang kata sebulan tinggal tu. Ya. Bila dia nak larang orang buat kunut nazilah sekarang ni, dia guna hadis tu, guna kunut nazilah. Bukankah itu kamu guna hadis tu, kamu pakai untuk kunut subuh kah? Kamu kata tak ada kunut subuh berpanjangan, sebulan je. Tiba bila nak larang orang kunut nazilah, dia kata, ini kunut nazilah je hadis ni. Itu kata tak amanah dalam ilmu. Tuan-tuan, dia pun tak amanah dalam ilmu. Kejap cakap macam tu, kejap cakap ni, spin. Betul ikut rentak politik. Tak buat. Tapi tak ada lagi orang sokong lah. Ikut nanti keluar fatwa lah.
Nabi hanya kunut sebulan maka Nabi tinggalkan. Betul lah mazhab Syafi'i kata gitu. Pada pandangan mazhab Syafi'i, Nabi kunut nazilah sebulan je, lepas tu Nabi tinggalkan. Baik. Kalau fuqaha hadis gitulah. Jadi siapa buat kunut nazilah sehari dia tak? Sehari dia buat kunut nazilah, lepas tu tak buat dah. Tak ikut sunnah, Nabi buat sebulan. Macam tu logik mengikut sunnah. Macam mana cara nak ikut sunnah sebenarnya tuan? Sebab tu bagi arahan tu dengan apa yang ada dalam kitab. Jangan kamu nak pandai korek kat hadis, kamu bohong je. Tak akan tepat kalau kita yang fatwa dengan hadis. Maka di sana katanya berlakulah bala yang Nabi minta turunkan pada mereka itu berlaku sebulan. Lepas sebulan tu tak berlaku dah. Selesai. Pada itulah, pada mazhab Syafi'i dia kata dibaca qunut nazilah tu selagi mana ada balanya, ada kesaranya. Setahun ke, kata kemarau setahun lah. Kata dibalakan maka rapat ramai mati apa semua, sehari seorang COVID-19 misalnya. Ya, berapa tahun COVID-19? 2 tahun. Kenapa tak timbul isu sebulan je baca? Misalnya tutuplah sebulan dah lah. Biarlah COVID-19 sampai 3 tahun pun, baca sebulan dah lah. Nampak? Sebab dia kata orang ni tak amanah ilmu. Ya. Jadi kunut nazilah ni selagi mana ada bala, bukan kira sebulan Nabi buat betul berhenti. Boleh nak hukum macam tu kau pakai mazhab Syafi'i pula. Pandai betul. Ya. Okey Bila terangkatnya bala, tinggallah. Satu orang ulama Yaman yang duduk di Mesir, nama dia Syekh Ujail. Sempatlah saya menadah kejap dengan beliau. Kami anak murid-murid Syekh Nuruddin panggil dia dengan Syekh Nuruddin ni. Kami mengaji menadah dengan Syekh Ujail. Sempatlah saya mengaji 2-3 kali dengan dia. Baca hadis je, bukan apa-apa dia baca hadis wallahualam. Baca hadis kita pun tak faham. dia amalan dia sepanjang hari dilihatkan waktu Isyak dia baca qunut nazilah. Ya, dia baca qunut nazilah setiap hari. Itu amalan Syekh Ujail. Tak timbul masalah sebulan Nabi tinggal. Dia baca hadis tu depan kami ni. Ya, hadis Bukhari baca je. Ya, dia jumpa hadis-hadis tapi taklah dia fatwa. Dia kata qunut nazilah sebulan je, lepas tu tinggal. Tak ada lah. Dia setiap sepanjang umur dia. Sebab dia kata dunia sekarang ni dibalakan Allah bermacam-macam. Ya, macam-macam. Aksiden hari-hari, berbunuh ada, mencuri merompak ada. Ya, penyakit kita tak tahu, ada dia masuk. Habis satu-satu. Ya, jadi orang yang macam Syekh Ujail dia kata dunia sekarang tak aman. Politik termasuk politik ni tidak aman sebenarnya. Bergaduh ni. Tak tahulah Ustaz. Kita pun tak reti lah politik kita. Dia bukan berpolitik, dia bergaduh kerana politik. Dia kan bekerja dengan politik. Ya. Dia bukan bekerja dengan politik, bukan urusan dia adalah politik. Ya. Tapi dia berebut kuasa politik, maka dia bergaduh lah. Kerja dia bergaduh. Ya. Mana pun sama lah, tak ada berat sebelah. Ya. Kalau tak ada orang berebut, tak berlaku perebutan. Ya. Okey. Dan jika imam dibaca dengan lafaz jamak, apa dia? Kalau baca kunut, tu pun dia berkomplain. Orang yang mazhab tak nak kunut siap pula kunut tu baca dengan roh apa Allah mulina fi madai. Kamu jangan perdilah mazhab kami, tak nak pakai sudahlah. Ya, ni Syekh Daud ni sebut, bukan Syekh Daud ambil ni dalam Tuhfah Nihayah, disebut dalam kitab-kitab lain. Ya. Kamu menjawab dengan ulama esok kamu nak perdi tu. Ya.
Allahumma hdina fi hingga ilah sampai habislah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait sampai habis. Dan setengahnya sunat dibaca antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni wallahu alam. Jadilah